Okay, salam sejahtera. Yang hari ini saya akan bincangkan tentang teknik menjawab juga untuk soalan struktur atom. Okay, so sekarang kita tengok soalan dia. Raja 2 menunjukkan model susunan elektron yang dicadangkan oleh Niels Bohr. So kita tengok betul-betul Y. Okay, Y rujuk ke mana? Jangan buat terlalu cepat. Nyatakan nama bagi Y. Jangan jawab elektron. So Y di sini dia rujuk kepada petala. Bukan elektron. So jangan buat terlalu laju sangat. Okay, nyatakan nama bagi zarah-zarah subatomik yang di dalam nukleus. So subatomik, sekali lagi dia tanya subatomik yang kita belajar adalah proton, okay, elektron dan neutron. So ingat, so di dalam nukleus, yang duduk dalam nukleus ada dua aja, iaitu proton dan neutron. Sebab elektron, tengok gambar raja, elektron adalah di luar, dalam petala. Okay, di luar nukleus. So dalam nukleus ada proton dan neutron sahaja. Okay, nyatakan susunan elektron bagi ion X. Ini yang soalan yang selalu mengerirukan orang. Baca, bezakan betul-betul. Okay, atom X, yang kedua adalah ion X. So bagaimana kita nak tahu? Kita rujuk dia punya elektron. So kita tengok petala pertama. Okay, petala pertama kita ada 2 elektron. Petala kedua ada 6. So 2, 6. So kalau kita tengok ini adalah atom. Soalan ni nak X ke Y? Okay, atom X. Okay. So ini adalah atom X. So apabila dia nak jadi ion, ingat balik, dia nak jadi ion X, dia mesti jadikan stabil. Okay, menderma atau menerima elektron. So di sini dia akan menerima elektron supaya mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So jawapan di sini ada 2. So perhatikan atom X yang original adalah 2 elektron dengan 6 elektron. So 2, 6. Tapi soalan minta adalah ion X. So 2.6 tidak stabil lagi. So dia perlu menerima atau menderma elektron. So di sini dia menerima 2 elektron. So dia perlu terima 2 elektron supaya dia jadi 8 elektron, iaitu susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ingat balik oktet. So jawapan dia adalah 2.8. Jangan buat terlebih laju. So jawapan di sini adalah 2.8. Okey, bezakan kalau atom dia adalah 2.6. Tapi kalau ion adalah 2.8. Sebab dia nak jadi stabil kena tambah 2 elektron supaya dia jadi apa? Oktet. Ya, itu yang ramai orang buat laju sangat. Dia terus buat 2.6. Dia ingat dia sudah betul. Selagi soalan lagi senang, so kita lagi lah kena perhatikan perangkap-perangkap dalam soalan. Okey, B. Unsur X mempunyai takat tidir negatif 180 darjah Celsius. Okay, ramalkan keadaan fizikal X pada suhu bilik. So kalau dia punya takat tidir, ingat tidir. Tidir tu maksudnya dari cecair, lepas tidir dia jadi gas. Okay, sedangkan takat tidir dia adalah 183 darjah Celsius. Dah tidir. So dah tidir, so suhu bilik biasalah adalah 24 darjah Celsius. So keadaan fizikal dia adalah gas. Ini lagi satu. Ramai orang salah keadaan fizikal pepejal, cecair, gas. Yang keadaan zarah, ini adalah atom, ion, molekul. Ini yang ramai calon salah. Dia nampak aja ramalkan keadaan fizikal, dia pergi jawab molekul sebab gas. Padahal keadaan fizikal ni adalah gas. Kenapa dia gas? Kita rujuk balik takat tidir. Tidir tu maksudnya dari cecair jadi gas. So lepas takat tidir dia mesti jadi gas lah. Secara logik Okey, C. Berdasarkan teori kinetik zirim, huraikan susunan dan pergerakan zarah pada suhu bilik. Ini dah tak adalah teori kinetik zirim, tapi awak dah belajar di tingkatan 1, 2, 3 ke. Okay, susunan zarah pada suhu bilik. Sebab suhu bilik tadi kita jaga dalam suhu bilik dia adalah gas. Okay, susunan zarah dia adalah berjauhan
antara satu sama lain. Okey. Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Okey, pergerakan zarah masih lagi samalah, bebas dan rawa. Okey, lepas tu kita tengok D. Okey, jadual 2 menunjukkan nombor proton, nombor nukleon bagi atom-atom P, Q dan R. Okey, so kita tengok apa P dia 16, nombor nukleon dia 32. Neutron kita tolak 32 tolak 16 dapat. So yang ini 35 tolak 17 kita akan dapat 18. Okey, ini 37 tolak 17 sama dengan 20. Lepas tu kita nampak lagi ada satu benda yang sama. Okey, sini adalah 17, sini adalah 35, 37. So apabila proton dia sama, okey, tapi ni adalah berbeza, ini kita nama sebagai isotop. Okey, tuliskan, tentukan bilangan neutron Q. So kita dah jumpalah 18. Okey, nyatakan mengapa atom Q dan R mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, sifat kimia, sentiasa ingat sifat kimia merujuk kepada bilangan electron valence. So kita sini nak jawab apa? Kerana atom Q dan R mempunyai bilangan electron valence yang sama. Bilangan electron valence yang sama. Okey, jawapan wajib ada perkataan atom, lepas tu wajib ada perkataan bilangan. So kalau kita jawab atom Q dan R mempunyai electron valence yang sama, salah. Kalau kita tak ada atom, cakap Q dan R mempunyai bilangan electron valence yang sama pun salah. Mesti ada perkataan atom dan bilangan. Okey, so ingat aja, nampak soalan kita dah tahu keyword dia. Kalau sifat kimia mesti berkaitan dengan bilangan electron valence. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.